السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah izin kurnia serta inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita peluang untuk hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kita peluang untuk hadir sama-sama pada malam ini. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik dan hidayahnya serta kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama melapangkan masa, cekalkan hati untuk datang salat fardu maghrib secara berjemaah, dan sementara menunggu salat fardu isyak, kita duduk sebentar untuk sama-sama kita mengisi rohani kita dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dan beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada suratul kahfi yang kita akan telusuri pada malam ini. Selawat serta salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya doa keampunan kita doakan untuk kedua ayah kita, ibu ayah kita, jiran tetangga kita, guru-guru kita, sahabat handai kita, dan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang telah pergi sebelum daripada kita. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa pengajian kita akan baca dahulu apa yang kita akan melihat daripada tafsir yang kita ambil daripada tafsir Al-Azhar karangan Profesor Dr. Hamka ataupun Buya Hamka. Sebelum kita melihat tafsirnya, kita akan baca dahulu ayat yang bermula ayat yang ke-19 pada malam ini. InsyaAllah kita akan bermula pada ayat yang ke-19, Suratul Kahfi juzuk yang ke-15. Kita bermula pada ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-19. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membacakan lebih kurang 3 ayat daripada suratul Kahfi pada malam ini. Alhamdulillah. Lebih kurang 10 baris. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan kita dan memberati mizan hasanah kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis daripada Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari ataupun Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi. Satu hari Nabi SAW beritahu dekat Abu Dzar ni, innakum la tarji'una ila Allah bi syai'in afdal mimma kharaja minhu, ya'ni al-Quran. Hadis riwayat Hakim dan sahih. Yang bermaksud, innakum la tarji'una ila Allah bi syai'in, sesungguhnya kamu tidak akan kembali kepada Tuhan kamu. Maknanya kita nak balik kepada Allah Subhanahu wa taala
tidak ada satu amalan afdala mimma kharaja minhu ya'ni al-Quran. Tidak ada satu amalan yang lebih afdal untuk kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, yang lebih baik daripada Al-Quran. Tak ada. Maknanya apa? Al-Quran nombor 1. Hadis riwayat Hakim. Mana apa yang kita baca ni, itulah satu amalan yang afdal, yang paling afdal, kata Nabi, untuk kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sentiasa asatidzah kita, ustaz-ustaz kita, ustazah kita pesan supaya jangan biarkan hari kita berlalu tanpa kita membaca Al-Quran. Biarpun setengah muka, biarpun satu muka. Jangan biarkan hari kita berlalu tanpa kita membaca ayat-ayat Al-Quran. 3 baris ke, 5 baris ke, satu muka ke, kalau kita istiqamah, itu lebih baik daripada kita baca 3 muka surat, 4 muka surat tapi 2 minggu sekali. Kita sekali baca 5 muka surat tapi sebulan sekali. Okey. Yang sedikit itu lebih baik kalau kita istiqamah. Innallaha ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, kata Nabi. Amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ni, adwamuha wa in qalla, ialah yang berterusan, yang istiqamah. Wa in qalla, kata Nabi, walaupun sedikit. Kan? Solat sunat 2 rakaat cukup lah. Sehari sekali pun tak apa, solat sunat 2 rakaat. Yang penting istiqamah. Kalau setiap fardu kita buat, lagi baiklah. Okey, 2 rakaat pun tak apa. Macam Al-Quran juga. Sehari satu muka surat pun tak apa. Lepas subuh 3 baris, lepas zuhur 3 baris, lepas asar 2 baris, lepas maghrib 3, lepas isyak 3, cukup satu muka surat, settle. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dah satu baris. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. 3 baris, tutup Al-Quran. Lepas subuh, lepas zuhur sambung lagi 3, cukup satu muka. Alhamdulillah. Itu lebih baik kalau kita istiqamah daripada kita banyak-banyak baca tapi jarang-jarang kita buka. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah dengan amalan Al-Quran ni, sebab Nabi kata dia afdal amalan yang kita boleh bawa balik jumpa Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bermula pada ayat yang ke-19 dan kita akan cuba habiskan sampai ayat 21. Ayat yang ke-19, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Masih lagi kita di dalam kisah Ashabul Kahfi yang pada pertemuan lepas kita ceritakan bahawasanya mereka ini tidur di dalam gua, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam gua, tidak statik, badannya digerak-gerakkan, dibolak-balikkan, ke kanan sekejap, ke kiri sekejap. Dan pada ayat yang ke-18 kita recap balik, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu anjing pun dibuka kaki dia, dan kalau orang datang tengok gua tersebut, seolah-olah mereka ini tidak tidur. Mata mereka, kata Ibnu Abbas, terbuka. Dalam tafsir Ibnu Abbas kata mata mereka ni terbuka. Kalau orang datang, orang akan kata tak ada, mereka ni bukan tidur. Okey. Dan anjing pun dibuka kaki dia dekat depan, maknanya anjing tengah jaga gua tersebut. Itu ayat yang ke-18. Ayat yang ke-19 pada malam ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala nak cerita, habis dah episod tidur tu, dah habis. Sekarang ni bangun pula. Kisah Ashabul Kahfi sekarang tengah bangun. Bagaimana? Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Mereka dah bangun. Dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, ba'athnahum, kami bangunkan mereka. Liyatasaalu bainahum, setelah mereka bangun, mereka bertanya-tanya sesama sendiri
Qala qailum minhum kam labithtum. Berkata seorang di antara mereka, berapa lama kamu tinggal di sini? Okey. Kemudian qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Ada di antara mereka menjawab, kita telah tinggal di sini satu hari ataupun setengah hari. Setiap mereka ni tertanya-tanya. Kata Buya Hamka, tidak terkecuali, siapa-siapa pun tak terkecuali, semua bangun-bangun semua ada perasaan tertanya-tanya, berapa lama kita duduk dekat sini, kita tidur. Kemudian ada yang jawab setengah hari, ada yang jawab satu hari. Okey. Sebab kata Buya Hamka, mungkin dia menjawab demikian sebab dia mengingat bahawa mereka masuk ke dalam gua itu hari masih agak pagi. Kita dah terangkan pada pertemuan lepas, Ashabul Kahfi ni masuk gua tersebut pada waktu pagi. Sekarang mereka terbangun, mereka lihat matahari telah condong ke barat, artinya sudah mulai petang tetapi belum senja, belum malam lagi. Kemudian mereka tertanya-tanya, kata Buya Hamka ditafsir lagi, ketika kita masuk, ini perbualan di antara Ashabul Kahfi ni, nun di sana masih rumput kecil, mengapa sekarang ada pohon besar? Nampak? Dulu waktu mereka masuk ada rumput-rumput kecil je, sekarang tiba-tiba ada pokok besar dalam gua tersebut. Okey, ini dialog mereka lah. Sebab itu dia tidak dapat menerima kalau dikatakan kita di sini sehari atau setengah hari. Lantaran itu tersebut pada lanjutan ayat, kemudian ayat seterusnya, qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Ada pula di antara mereka jawab, Tuhan kamulah a'lamu bima labithtum, yang lebih mengetahui berapa lama kamu tidur. Okey, kata Buya Hamka, jawapan seperti ini menunjukkan bahawa sebahagian mereka mulai sedar bahawa mereka dalam gua ini lebih dari sehari atau setengah hari, tetapi berapanya tidak ada yang tahu. Okey, maka perasaan tertanya-tanya itu agak terjawab dengan tengok pokok tersebut, fizikal gua tersebut dah berubah sikit, sebab 309 tahun punya tidur, punya zaman. Maka mereka agak bukan setengah hari, bukan sehari ni, lebih ni, tapi berapa hari tak tahu. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah. Kemudian bila bangun tu tuan-tuan dan puan-puan, perut pun sudah mula berbunyi. Itu dia. Nak jadi cerita dia. Yelah, kalau kita pun punya penat pagi kan, bangun tahajud pukul 3, semangat, Masya Allah, kan? Kemudian lepas subuh tak tidur, buat kerja sikit, pukul 10 rehat. Okey, tak makan lagi ni, kemudian rehat sampai pukul 3, nak solat zuhur, tapi perut lapar betul. Okey, kita pun ada perasaan macam tu. Begitulah Ashabul Kahfi yang tidur daripada pagi, sedar-sedar petang, mestilah perutnya lapar. Semua mereka ni. Kemudian mereka utuskan seorang wakil daripada mereka yang dikatakan nama utusan mereka ni Yamliha, katanya lah. Okey, dikatakan dalam tafsir, tetapi macam yang kita sebut, nama-nama tersebut bukanlah wajib kita ingat. Okey, dia hanya sekadar kisah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka utus seorang kawan mereka ini pergi ke bandar untuk mencari makanan. Okey, falyanzur ayyuha azka ta'ama. Utuslah seorang di antara kamu dengan uang perakmu ke dalam kota, maka hendaklah dia menilik mana makanan yang lebih baik. Azka ta'ama, falyatikum birizqin min. Kemudian bawalah sedikit makanan daripadanya kepada kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam yang kita sebut sebelum ni, Ashabul Kahfi ni ialah anak-anak orang-orang pembesar-pembesar. Mereka ni orang yang berduit. Kalau istilah kita sekarang ni, kad kredit tu ada 5 lah, kan? Kad kredit, e-wallet tu banyak lah, kan? Maknanya mereka ni orang-orang yang bangsawan. Ketika itu mereka bawa uang perak. Uang perak tersebut ada cop mohor raja pada zaman tersebut. Nanti kita tengok apa relevannya mereka bawa koin tersebut.
Kemudian mereka utus seorang untuk mencari makanan yang baik. Dalam tafsir bagi tahu azka ta'ama ni supaya apa? Supaya mereka mencari makanan yang lebih baik ni maksudnya mencari makanan yang halal. Ada dua penafsiran. Satu bagi tahu azka ta'ama ni sebab mereka ni orang-orang pembesar, biasa makan yang mahal-mahal. Tak makanlah kot kacang-kacang, roti gandum ketika itu punya. Mungkin makan something yang mungkin makan daging ke dan sebagainya untuk pembesar ketika itu. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, azka ta'ama ni mereka ini orang yang beriman. Mereka hidup di zaman kekufuran, raja yang kafir, raja yang menentang Islam, dan nak cari yang halal tu susah. Azka ta'ama ni ditafsirkan sebagai mencari yang halal. Okey? Sebab mereka ni wara', nak mencari yang halal. Kemudian falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minh walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Azka ta'ama ni tuan-tuan, kalau kita tadabbur kan, kita ambil faedah daripada kisah Ashabul Kahfi ni tuan-tuan dan puan-puan, mencari yang halal tu wajib. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah kamu daripada apa yang ada di bumi ini, daripada makanan-makanan yang halal. Itu yang pertama. Bukan halal saja, halalan tayyiba, lagi baik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mencari makanan yang halal lagi baik. Sekarang ni ada yang halal tapi tak baik untuk kesihatan pun ada juga. Halal tapi kurang baik untuk kesihatan. Boleh makan tak? Boleh, sebab dia halal. Tapi baik untuk kesihatan, kurang baik, kita kurangkan pemakanan tersebut. Okey. Tetapi Allah Subhanahu wa taala suruh kita cari yang halal ni sebab halal ni menjadi kefarduan. Kalau kita pergi mall sekarang kan, pergi Sunway ke, kita pergi IOI ke dan sebagainya, kita tengok ramai orang-orang Melayu kita yang tak kisah sangat. Makan dekat kedai Cina, tulis terang-tentang, tulis tulisan Cina dan sebagainya, dia tulislah no pork, no apa benda tu, tapi halalnya tak ada. Orang Melayu kita sebat je kan? Orang Melayu kita belasah je. Dan orang Melayu yang lain pula tengok, oh kedai ni orang Melayu makan, kita bolehlah makan kan. Begitu mereka punya sikap, tak berhati-hati kan. Kalau nak namakan boleh, saya namakan satu-satu, tapi tak boleh lah kan, nanti kena saman pula habis. Tapi banyak yang belum ada sertifikat halal di Malaysia. Kalau luar negara tu kita boleh consider lah, sebab dia tak ada jabatan yang menguruskan halal haram dia. So kita tengok dia punya kandungan, okey boleh makan, kita ambil lah makan. Tapi kat Malaysia ni dia ada jabatan JAKIM yang keluarkan logo halal, kena lalui proses dan sebagainya, kita tak ambil pula, kita tak cakna. Jadi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil tengok yang ada logo halal, bukan tempat yang ramai Melayu makan. Okay. Kalau mereka tengok, oh Melayu makan, kita boleh makan padahal bukan begitu. Banyak dekat mall kita tengok, Masya Allah banyak kan. Bila tanya, itu saya ada tanya dekat satu restoran tu lah, dekat apa tamu belakang ni, halal tak? Dia kata, dia tak jawab halal ke haram tau. Dia kata apa? Makanan kami semua supplier dia orang Melayu. Kan? Supplier dia orang Melayu, supplier dia halal lah maknanya dia kata. Tapi ada halal ke tak? Tak ada. Kan? Boleh makan tak? Memang tak boleh lah sepatutnya. Dan kita sekarang ada apps tuan-tuan. Kita ada web. My Halal JAKIM tu ada apps dekat App Store, dekat Play Store. Kita boleh download. Okay, kita download, kita check restoran tersebut, kita tulis je nama dia, dia akan naik. Ada tak sijil halal, tak ada halal. Kalau kita ragu-ragu, kita type je dekat situ, akan naik lah. Itu menandakan kita seorang Muslim yang menjaga halal haram. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Azka ni almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz Ni'mat
dalam tafsir dia bagi tahu, azkar ni ialah satu benda yang kita kena jaga. Azkar ni tuan-tuan dan puan-puan, dalam ini yang baik, yang baik. Azkar ni yang baik. Kalau ataupun dia bersih. Seperti mana kalau ada satu kitab Tazkiyatun Nufus, pembersihan hati, kan. Azkar ni benda-benda yang baik lah. So kita sebagai Muslim kena cakna benda-benda yang baik. Apa saja yang baik, bukan saja makanan, kehidupan. Nak kahwin kena cari yang baik, kita nak makan kena cari yang baik, kita nak berniaga kena buat benda baik. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita menerima satu jawatan Menteri Agama kita ialah daripada dia dulu JKSM, dia Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Dia yang memegang Mahkamah Syariah. Dan saya punya tesis master saya alhamdulillah baru je siap, konvo baru ni 30 hari bulan. Saya banyak menukilkan kata-kata dia sebab saya punya kajian dalam nafkah perintah komitel. Perintah komitel ni ialah penjara dalam nafkah. So siapa tak bayar nafkah, ada peruntukan dalam mahkamah syariah untuk kita penjarakan suami tersebut. Okey, ada peruntukan. Dan saya kajian saya dalam tu lah. Dan nama Muhammad Naim ni selalulah kita jumpa. Dan mudah-mudahan mahkamah syariah kita lebih naiklah dengan kenaikan beliau. Ala kulli hal tuan-tuan dan puan-puan, nak cerita dia tentang nafkah ni, tadi baru saya ada baca satu hantaran daripada berita harian, tak silap, paper lah, kan, tentang suami pukul isteri, kan, suami pukul isteri, masya-Allah, ringan sangat tangan, okey, nak pukul. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kalau kita nak mencari pasangan, mungkin kita dah selesai, anak-anak kita nanti nak cari pasangan kena yang azkar. Azkar ni lah, kena yang bersih, kena yang baik. Itu nak cari ciri-ciri suami untuk anak-anak perempuan, kita kena cari yang ada agama, yang ada ilmu agama dia. Kemudian yang ada peri kemanusiaan dia, akhlak dia baik. Okey. Kemudian yang rajin bekerja. Itu antara ciri-ciri yang digariskan dalam Islam untuk kita cari menantu lelaki yang baik. Sebab yang pukul isteri lah, lepas tu ada satu kes mahkamah tu, dia dah belasah isteri dia separuh mati. Bila isteri dia minta fasah, dia kata dia sayang isteri dia dekat mahkamah. Jadi hakim nak kata apa? Oh, tu suami kamu sayang kamu, kenapa nak bercerai pula? Kan? So memang masalah nafkah ni, masalah nafkah dia berkait dengan cerai lah, kan? Dan cerai ni ialah susah sikit sebenarnya nak dilaksanakan di Malaysia ni, sebab isteri dia kena buktikan kenapa dia nak cerai, kalau dia minta cerai lah. Okey. Dan hakim akan tengok kalau betul suami dia tak mampu, ataupun suami dia ada melakukan kekasaran dan sebagainya, barulah mahkamah akan izinkan. Kalau tak cukup bukti, suami tak mengaku, tak boleh. Dan satu lagi halnya, isteri ni minta perintah nafkah, nak minta nafkah kan, dah 2 tahun 3 tahun tertunggak. Bila bicara suami tak datang, maka kes pun akan jadi lambat, isteri pun terseksa. Itu antara salah satu daripada kesan-kesan kita tak survey dulu. Kita mengharapkan, oh tak apalah, lepas kahwin dia berubah insya-Allah. Okey. Berubah lepas kahwin. Dulu punya cerita mungkin okey lah. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, pesan dekat anak kita, kalau nak cari yang baik-baik. Okey. Tengok dulu keluarga dia. Tengok dulu dia punya family dia macam mana. Okey. Tengok dulu perwatakan dia dan sebagainya lah. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin lebih mengetahui. Okey. Itu tentang azkar yang kita jumpa pada malam ini, iaitu mencari yang baik. Ashabul Kahfi dia mencari azkar di dalam soal pemakanan, sebab mereka nak cari makan ketika bangun daripada tidur. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu mereka
utuskan seorang daripada mereka untuk mencari makanan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada, dan hendaklah dia berhati-hati, wal yatalattaf, dan janganlah dia menimbulkan curiga seorang pun tentang kamu, wala yush'iranna bikum ahada. Okey, tentang ayat wal yatalattaf ni tuan-tuan dan puan-puan, biasanya dekat Quran yang dulu dia ada tanda merah, betul tanda merah kan. Satu Quran tu tak ada tanda merah. Ini Quran yang klasik lah, yang zaman-zaman cetakan dulu tu, yang kadang-kadang kulit kuning, kulit ada yang baru-baru tu cetakan tahun 2000 tu putih tepi dia, dalam dia warna hijau, dalam dia warna biru. Cetakan tu dekat ayat wal yatalattaf tu dia color merah. Okey, ada orang kata itulah darah Sayyidina Uthman bin Affan ketika mana dia dibunuh, ketika mana cubaan bunuh ke atas Sayyidina Uthman, terpecik darah dia dekat wal yatalattaf, maka dijadikan warna merah. Okey, ala kulli hal cerita tu tak ada asal lah. Okey, dan yang paling tepatnya kata ulama ulumul Quran dan ulama fawasil ni ialah satu ilmu yang kita membicarakan tentang ayat-ayat Al-Quran, berapa ayat Al-Quran, surah ni menceritakan tentang apa, cerita tentang fawasil, dia mengira ayat-ayat Al-Quran. Okey, wal yatalattaf ni kata ulama ialah perkataan dia paling tengah di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 6, 2, 3, 6. Okey, ada berapa ayat? Ada 6, 2, 3, 6. Di banyak-banyak penafsiran lah, ada kata 6, 2, 2, 4, ada kata 6, 6, 6, 6 ayat Al-Quran ni. Tetapi di sisi Hafs bin Asim, Hafs an Asim, 6, 2, 3, 6, 6236 ayat Al-Quran. Okey, imam kita lah, Imam Hafs, diambil daripada guru dia Asim. Kita tuan-tuan, kita pakai qiraat Hafs, dia ambil daripada guru dia Asim, kemudian guru dia Asim ambil daripada gurunya As-Sulami, kemudian As-Sulami ambil daripada gurunya Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali ambil Al-Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat je kita punya sanad dengan Rasulullah. Kita belajar bacaan kita daripada Hafs. Hafs ambil daripada Asim qiraat ni. Qiraat Asim ambil daripada As-Sulami. As-Sulami belajar daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali belajar daripada Nabi. Itu dekat je sanad kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 6, 2, 3, 6 ni wal yatalattaf ni ialah ayat yang di tengah-tengah. Kalau kita kira ayat Quran, wal yatalattaf tu ialah tengah di antara paling tengah di antara kiri dan kanan. Okey, kita boleh kiralah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan dalam At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Ashur beritahu. Begitu juga yang diberitahu dalam Qasas Qurani Dr. Fatah Al-Khalidi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal yatalattaf ni apa maksud dia? Dan berhati-hatilah. Bila diutuskan Ashabul Kahfi tadi pergi ke mencari makanan, mereka suruh berhati-hati, jaga-jaga, takut kena tangkap. Okey, sebab apa? Wala yush'iran nabikum ahada, dan janganlah dia menimbulkan curiga seorang pun tentang kamu. Jangan bagi kantoi ayat moden. Okey, wala talattaf ni tuan-tuan dan puan-puan, dia hati-hati ataupun lemah lembut. Itu makna wala talattaf. Kalau kita tengok cara kita nak dakwah, uslub dakwah lah orang panggil, uslub dakwah, cara kita nak dakwah kepada muslim ke non muslim ke, dia ada banyak, dan kita datangkan 3 pada malam ini. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam juzuk yang ke-13, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Biasa kita dengar bil hikmah wal mau'izatil hasanah, 2. Kemudian ayat ini wal yatalattaf, 3 ciri kalau kita nak dakwah orang. Yang pertama dengan hikmah, kebijaksanaan. Bukan setiap masa kita nak marah je budak-budak tu, ajak solat tapi kita lestik ke, kita belasah dalam grup WhatsApp bapak dia ke dan sebagainya. Bukan itu cara yang selalu kita mainkan. Kita kena hikmah. Kadang-kadang kita tarik dia, tarik tali, kita tolak, tarik, tolak. Cara yang hikmah. Nak dakwah ni kena bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara yang baik, percakapan yang baik, akhlak yang baik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, wal yatalattaf, dengan berhati-hati dan juga dengan lemah lembut. Okey, daripada perkataan, daripada kita punya cara
kita nak approach budak tu ataupun siapa-siapalah, kita bagi street dakwah dan sebagainya, ini 3 cara yang kita boleh bawa dan kita boleh apply dalam cara kita nak dakwah. Kalau kita tengok sekarang tuan-tuan, musim apa? Demam World Cup, betul lah? Ka'sul Alam. Saya percaya ada yang tengok bola, ada yang tak kisah pun apa dia tu World Cup. Okey. Dan World Cup sekarang tengah berlangsung tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam semalam saya punya pasukan kalah. Okey. Itulah. Mungkin lepas ni saya boleh tutup TV. Okey. Sebab saya sokong Spain, tapi Spain sudah dibungkuskan oleh Morocco. Tak apalah. Itu cerita tentang World Cup. Nak cerita tentang World Cup ni tuan-tuan dan puan-puan, penganjur dia Qatar, Qatar ataupun bahasa Arab dia Qatar. Ditulis bahasa Arab dia Qatar. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Qatar ni dia menganjurkan dalam tekanan yang sangat hebat, kita tahu kan, dunia barat ni tekan Qatar. Dia naikkan soal human right, ada yang mati dan sebagainya. Kemudian dia nak naikkan isu LGBTQ tu, sampai nak pakai armband One Love dan sebagainya. Kalau kita ikuti isu tu, berat juga Qatar nak handle isu-isu tersebut. Tetapi Qatar dia mainkan peranan yang baik dalam dakwah, sehingga kan media-media, wanita-wanita yang pergi tengok bola tersebut, mereka seronok sebab tidak lagi ada catcalling, mereka kata. Tidak ada lagi yang bunyi tikus ke, bunyi panggil perempuan dan sebagainya. Mereka tidak menerima benda tu di Qatar. Mereka rasa lebih selamat. Maknanya bagus penganjuran di Qatar, sebab mereka tidak dikacau, tidak ada gangguan seksual terhadap wanita. Itu salah satunya. Kemudian orang Qatar dakwah macam mana? Mereka banyakkan cara nak memakai shimar, memakai yang serban mereka pakai tu. Okey. Itu kemudian mereka banyakkan street dakwah lah. Mereka ada satu sudut dalam video tersebut, mereka buat non muslim ni dia orang panggil, dia orang pakaikan tudung. Okey. Orang-orang ni dia kata first time ever dia pakai dan dia seronok, kan. Dan mereka dengan tersebut mereka rasa lebih nak mengenali Islam. Dan dikatakan muazzin di Qatar mereka telah tukar, mereka cari yang suara padu-padu. Apabila azan, maka azan mereka keluar yang indah-indah, yang sedap-sedap lah suaranya, maknanya ni di Qatar. Dan saya ada tengok satu video tu, bila mana azan, bila orang lalu-lalu dekat apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat perkampungan sukan tu, dengar je azan, mereka terus dakwah, mereka kata ini azan. Lepas tu diorang terangkan, dan orang-orang putih tersebut, penonton-penonton macam oh Masya Allah sedap dan sebagainya. Itu dakwah orang Qatar. Dia ada pakai 3 tadi, hikmah, cara yang baik, kemudian wal yatalattaf. Mereka ada cara lemah lembut, sembang. Sembang pasal bola ni dia ada lain sikit. Dia punya klik dia ada lain. Tak kenal pun tapi sembang bola, kat kedai mamak ramai-ramai, boleh sama-sama sokong. Okey, sebab dia ada klik. Cerita pasal bola ni dia memang ada klik sikit. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik, kita bagi laluan pada azan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambungan daripada ayat yang ke-20, wala yush'iran nabikum ahada. Ayat yang ke-19, ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala beritahu, innahum in yadhharu 'alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim beritahu, ciri-ciri Ashabul Kahfi ni, badan mereka sihat-sihat, wajah mereka tidak berubah, rambut mereka masih tetap hitam, tidak ada yang kurang sesuatu pun. Maknanya Ashabul Kahfi ni mereka bangkit, tak adalah yang kita gambarkan, rambut panjang, janggut dah panjang sampai ke pusat dan sebagainya, kan. Apa lagi lah, bulu mata dah sampai dekat janggut ke, tak. Ibnu Katsir beritahu dalam tafsir dia, macam mana yang mereka tidur, macam tu yang mereka bangun. Kalau rambut dia sampai ke belakang ni, sampai ke tengkuk, macam tu lah, sama. Sebab itulah mereka boleh tanya sehari ataupun setengah hari.
Kalau bangun-bangun tiba-tiba yang botak jadi rambut sampai ke kaki tu, barulah ni memang betul-betul lama ni. Okey. Fizikal mereka sama. Sebab itulah mereka tertanya-tanya. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang ke-20, innahum in yadhharu alaikum yarjumukum, kerana sesungguhnya jika mereka ketahui tentang hal kamu, tadi kan dia suruh hati-hati, wala talattaf, hati-hati, awas, kalau tidak mereka tahu susah. Ayat yang ke-20, jika mereka mengetahui tentang hal kamu, yarjumukum, nescaya mereka akan rejam kamu, mereka akan seksa. Au yu'idukum, atau akan mereka kembalikan kamu ke dalam agama mereka. Fi millatihim walan tuflihu idzan abada, maka tidaklah kamu akan berbahagia lagi buat selama-lamanya. Itu amaran daripada Ashabul Kahfi ni, beritahu dekat utusan tersebut, hati-hati, jalan tu hati-hati, nak cakap nanti pun hati-hati, jangan bagi bocor rahsia lah. Istilah dia, jangan bagi kantoi yang kita ni ada dalam gua, kita ni lari dan sebagainya. Kemudian ayat yang seterusnya, ayat yang ke-21, wa kadzalika a'tharna 'alaihim, dan begitulah kami telah temukan atas mereka, iaitulah Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan ciri-ciri tersebut dekat orang ni, orang yang mereka jumpa di pasar tu. Allah bagi tahu, wa kadzalika a'tharna 'alaihim, dan begitulah kami telah temukan atas mereka. Kata Buya Hamka, bukti yang nyata ialah pakaian orang itu yang sudah jauh berbeza dengan bentuk pakaian orang di zaman itu. Pakaian dah berbeza. Itu menyebabkan mereka sangsilah dekat Ashabul Kahfi ni. Kemudian yang kedua, yang lebih jelas, kata Buya Hamka, ialah wang perak itu. Di sana tertulis tahun wang itu dicop. 300 tahun punya wang kita bayar pada zaman hadapan, memang nampaklah, kan. Dulu shilling 50 sen lain, sekarang shilling 50 sen pun lain. Dulu ada 1 sen, sekarang tak pakai ada 1 sen. Macam itulah. Dan ketika mana, tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana Ashabul Kahfi punya zaman bangun ni 300 tahun, 309 tahun selepas mereka tidur tu, ketika itu ialah zaman orang tertanya-tanya, nanti di akhirat kita dibangunkan. Yes, mereka percaya, sebab mereka beriman. Tetapi kita ni dibangunkan bersama dengan roh, ataupun roh dengan badan sekali. Roh saja ke roh dengan badan sekali? Waktu tu dikatakan tengah kemuncak perdebatan. Ikrimah bagi tahu dalam tafsir. Buya Hamka quote, dia kata pada ketika itu sedang terjadi perselisihan faham di antara dua golongan. Nanti bila kita bangun di akhirat, kita bangun roh saja ke ataupun roh dengan badan? Dan tepat-tepat pula waktu tu Ashabul Kahfi ni ada. Maka mereka percayalah bahawasanya yang nanti kita akan dibangunkan di akhirat sekali dengan badan, roh dengan badan sekali. Tak ada maknanya roh saja. Sebab bukti Allah dah bagi depan mata. Ketika itulah maka terjawab soalan mereka. Maka kita fast forward, dia jumpa dengan orang tersebut, dia minta duit, dia minta makanan, kemudian dia bagi duit. Kemudian cerita pun gone viral. Mereka pelik sebab dua benda tadi, pakaian dengan wang. Kemudian benda ni sampai dekat raja. Kemudian raja pun nak jumpa dengan utusan tersebut. Utusan tersebut pun jumpa dengan raja, dan dia bawa berjumpa sahabat-sahabat dia di gua. Okey. Bila mana dekat gua tersebut ada dua penafsiran. Yang pertama katanya utusan tersebut diminta izin masuk. Bila dia masuk hilang terus, tak ada, gua tu tak nampak. Itu satu. Kemudian yang kedua, penafsiran yang lain, dia ajak raja tu masuk. Okey, dan raja tu pun jumpa dengan Ashabul Kahfi, menceritakan bahawasanya sekarang ini bukan lagi zaman Diqyanus, zaman raja yang mereka lari daripadanya dulu. Sekarang ni ialah raja lain, ialah Daksus. Okey, betul. Raja tersebut sekarang dah beriman dengan Allah dan Rasul. Kemudian mereka lepas jumpa, raja pergi dan Ashabul Kahfi kembali tidur, dan ketika itulah mereka dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu ayat yang ke-20. Pada pertemuan akan datang kita akan go ayat yang ke-22, 23, 24 sampailah 25.
kemudian habis tentang cerita Ashabul Kahfi, dan kita akan buat kesimpulan pada pertemuan akan datang, di mana kita akan tengok di manakah lokasi sebenar Ashabul Kahfi ni. Kalau kita Google sekarang memang tahulah. Okey. Tapi macam mana mereka nak menentukan itu gua Ashabul Kahfi, kita akan tengok pada zaman akan pada pertemuan akan datang. Di mana mereka pada tahun 1962 Jabatan History Jordan dikumpulkan tim dia daripada alim ulama dan juga daripada pakar-pakar sejarah. Mereka mencari gua tersebut. Mereka cari di merata tempat, dikatakan ada 30 tempat yang claim mereka ada Ashabul Kahfi. Malaysia tak tahu lah ketika itu claim ke tak ada Ashabul Kahfi. Okey. Dan 30 tempat, dan setelah disaring tinggal 2 tempat, dan akhirnya jabatan tersebut memilih satu tempat yang dikatakan itulah tempat yang sesuai ataupun menepati ciri-ciri yang dikatakan dalam Al-Quran, pada waktu matahari bangunnya dan sebagainya, udara mengalir dan sebagainya lah. Kita akan tengok pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.